bunyi dah. Bunyi dah. Alhamdulillah. Dia kena betul. Bila Haji berdiri dah. Dia dah. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. InsyaAllah kita sama-sama membuka majlis ilmu kita pada malam ini untuk mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan kita sama-sama insya-Allah membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين اللهم ارزقنا فهم النبيين اللهم فقهنا في الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Amin ya rabbal alamin. Yang saya kasihi Tuan Imam, yang dikasihi Tuan Bilal dan seterusnya ahli-ahli jemaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini alhamdulillah kita diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala sekali lagi berkumpul insya-Allah untuk mendengar sedikit pengajaran tentang agama kita insya-Allah. InsyaAllah pada malam ni kita sambung pembacaan kitab Al-Fiqh Al-Manhaji Al-Fiqh Al-Syafi'i, iaitu Al-Mazhab Al-Syafi'i, iaitu kitab fiqh manhaji mengikut mazhab Al-Syafi'i. Malam ni kita akan sambung tentang perkara-perkara yang dimaafkan, iaitu najis-najis yang dimaafkan. Jadi kita telah baca sebelum daripada ni bahawa dalam Islam kita ni, dalam agama kita, dia special, dia bagus, dia lain daripada agama lain. Agama lain tidak ada pendetilan, tak ada terperinci, sebut satu-satu mana najis, mana tidak najis. Dan agama lain tak perlu wuduk-wuduk ni, tak ada. Nak masuk pergi semayang je, pakai baju apa tak tutup aurat pergi je, boleh semua. Dan dia boleh ubah-ubah pula tu. Dulu macam ni, sekarang macam ni, duduk atas kerusi, lepas tu berjoget, macam-macam cara dia sembahyang tu, dia ikut mood dia. Tapi dalam Islam kita tak boleh, ada cara dah. Bagaimana itu Nabi buat, macam itulah kita akan buat selama-lamanya, dulu, kini dan selamanya. Tak ada ubah-ubah. Jadi sebab itulah kita belajar bagaimana nak menunaikan ibadah ni, nak menunaikan sembahyang. Kerana kalau kita buat silap sikit, dah batal. Wuduk silap sikit, tak sah wuduk, tak sah sembahyang. Jadi oleh kerana itulah maka penting-penting sangat kita ni belajar sentiasa. Mungkin kita dah belajar dulu, masa mula-mula dulu, masa damit-damit, tapi lupa kemungkinan. Mungkin dah belajar tapi rasa-rasa tak confirm. Jadi sekarang insya-Allah kita dengar lagi, insya-Allah tak rugi, insya-Allah. Dapat ilmu, kalau kita dah ada tahu, kita confirm, kita boleh beritahu kepada orang, insya-Allah. Jadi insya-Allah malam ni kita akan baca tentang najis. Tetapi najis ni ada banyak jenis. Ada najis mutawassithah, najis pertengahan. Ada najis mukhaffafah, najis yang ringan. Ada najis mughallazah, najis berat, anjing dan babi. Tapi ada pula malam ini part terakhir tentang najis ni, iaitu najis yang dimaafkan. Perkara pertama yang disebutkan sini ialah Islam ni adalah satu agama yang bersih, kata an-nazafah. Jadi an-nazafah kita ada sikit sini, satu suci, satu bersih.
Agama Islam ni dia ajar kita bersuci. Bersuci ni wajib, tapi bersih ni bagus ni. Kadang-kadang ada benda najis tapi tak suci. Tapi kadang-kadang ada benda suci tapi tak najis. Ada benda suci tapi najis. Macam tu dia. Contohnya kita sebut hari tu bahawa ingus, kadang-kadang ingus ni kotor kotor lah ingus. Ingus ke, tahi gigi ke, apa lagi, tahi hidung ke, tahi apa lagi, tahi telinga, tahi, habislah semua sekali yang kita panggil tahi. Tapi dia tak najis sebenarnya, tapi dia kotor. Janganlah berlomor tu kan, tahi dengan tahi hidung, tahi apa, hingus macam ni, tapi datang sembahyang, sah sembahyang. Sebab apa? Dia tak najis, cuma dia kotor. Ada perkara-perkara yang najis tapi macam tak kotor. Macam mana kita nak kata kotor? Dia minum pula tu kan, arak kan, dia minum, jual tu dalam tin. Satu tin berapa ringgit, murah tu, setengah-setengah tempat tu murah daripada Pepsi lagi. Jadi insya-Allah kita tengok pada malam ni, Islam ni dia agama yang suci. Tetapi dalam masa yang sama dia tidak mahu menyusahkan umat dia. Tidak mahu menyusahkan orang yang berpegang kepada Islam ni sehingga susah ni, sampai susah lah kerana itulah ada satu bab di dalam fiqh ni, nama dia perkara-perkara yang najis tetapi dimaafkan. Dia najis, jangan kata dia tak najis, dia najis tapi dimaafkan. Jadi apakah dia? Jadi syekh kita pada malam ini dalam buku ni, dalam kitab ini disebutkan ba'du ma yu'fa anhu minan najasat. Itu tajuk dia, beberapa perkara yang dimaafkan daripada najis-najis. Najis-najis yang dimaafkan lah, bahasa Melayu macam tu, tapi bahasa Arab dia berputar-putar sikit. Depan ni depan belakang jadi pening. Jadi disebut sini ialah ada beberapa perkara lah kita akan baca pada malam ni. 10 disebutkan, 10 perkara. InsyaAllah habis malam ni kot, insyaAllah. Jadi yang pertama sekali adalah dia kata rasyasatul baul al-basit allazi la yudrikuhu at-tarful mu'tadil iza asaba as-sauba awil badana. Tu dia. Apa dia? Iaitu percikan. Percikan air kencing yang sedikit yang tidak dapat dilihat oleh mata orang yang pertengahan apabila terkena kain atau badan. Tu. Jadi maknanya sini ialah percikan. Percikan ni bila kita buang air lah biasanya kan. Kita buang air ni, kalau orang lelaki dia bomba sikit. Kalau orang perempuan dia lain sikit. Tempat duduk pun lain tempat kita tempat tandas lelaki dia lain sikit, tempat tandas perempuan dia lain sikit tak kalau salah masuk tengok mana, kenapa, contohlah dia adalah lain-lain sikit tu. Tapi kalau yang lelaki tu dia ada pelik sikit lah, setengah-setengah tempat tu kan. Tempat berdiri tu, tempat berdiri, walaupun kita ni taklah digalakkan berdiri buang air ni, tapi kalau orang nak buang berdiri boleh tak boleh? Maknanya boleh. Boleh tu bukan haram lah, maknanya makruh. Makruh buang air berdiri. Dia samalah juga dengan makan ke minum ke, itu makruh. Kalau ada setengah tu bukan berdiri, berjalan lagi sambil berlari makan, tak sempat sangat itu kadang-kadang kita ni ikut orang orang barat kan, style orang barat kan, dia masuk pergi buka peti sejuk minum macam tu tak kira minum tak boleh tak dia haram tak haram tu, tapi maknanya dia minum tu dia sambil berjalan dia minum. Orang Islam bukan macam tu cara dia, iaitu minum duduk, tu makan duduk, kecualilah dia kata setengah-setengah makanan seperti buah. Imam Nawawi kata perkara-perkara yang ringan, buah contohnya buah kecil-kecil lah kalau buah durian tu tak tahulah. Jadi maknanya makan minum ada cara dia dalam Islam, dia ajar duduk dengan tangan kanan, baca bismillah, macam-macam lah lagi diceritakan. Kita cerita pasal ni, bila kita buang air, bila pancut tak pancut lah kata, kadang-kadang tu dia ada rasyas dia panggil. Rasyas tu ialah percikan. Kita tak nampak. Kalau kita nampak seketul dah basah kuning tu
kata dimaafkan. Mana pula dimaafkan? Tu tak dimaafkan. Ni yang tak nampak. Tak nampak oleh siapa? Dia kata at-tarful mu'tadil, mata orang yang pertengahan. Mata manusia ni maknanya dalam fiqh dia ada dibahagi kepada 3 jenis. Ada orang yang mata sangat-sangat tajam, tak tahulah mata apa ni, special sangat. Semua benda dia nampak. Percikan hala pun dia nampak. Ada mata yang memang jenis tak nampak. Kan? Mungkin tak tahulah kan. Apa benda nampak seketul pun tak nampak lagi. Nampak tak nampak, itu tak boleh pakai juga. Dia pertengahan, dia kata. Al-mu'tadil. Kita semualah insya-Allah mata yang pertengahan. Tapi dah kalau mata tak nampak, percikan air kencing, bagaimana kita tahu? Ada tak ada? Kadang-kadang kita rasa tak eh? Kita ni Allah Ta'ala beri jadi sensitif tak eh? Bulu roma kita tu kalau kena sikit kita rasa macam rasa. Tapi kalau tengok intai tak nampak. Itu dimaafkan. Itu yang maksudkan dia dimaafkan tu. Jadi percikan air kencing yang sedikit, syarat dia sedikit, kemudian tu tak dapat dilihat oleh mata orang yang pertengahan apabila terkena badan atau pakaian. Sebab badan atau pakaian ni kita nak buat solat kalau tak buat solat, terpulang lah, kena tayar kereta, kena apa, ikut lah kan. Bukan kita nak bawa kereta tu nak. Boleh tak kalau contoh lah kata kita sebut hari tu, kita dah sebut hari tu pada minggu lepas, anjing pancuk pada tayar kereta, kemudian kita naik kereta, kita semayang dalam kereta, semayang sunat boleh semayang dalam kereta boleh tak boleh? Boleh. Dia bukan kita sentuh peluk tayar kereta tu, kita duduk dalam kereta, tapi kita kata tu bersambung dengan tayar kereta, kita duduk dalam kereta. Memanglah kalau ikut bersambung tu, anjing kencing sana tu kata tu, anjing dah tu dia lalu luar tu kan, dia pancuk di masjid tu, ni kita semayang sini boleh? Apa masalah? Tak ada kaitan situ. Nanti dia kata tu bersambung semua atas satu bumi ni, semua bersambung. Tak ada. Kalau tak nak bersambung, pergi ke bulan semayang sana. Semua bersambung. Yang tak bolehnya ialah yang terkena pada kita, pada badan kita, pada kain kita, itu memang. Tapi kain pun dia ada 2 jenis pula. Ni ada orang tanya masalah kan, kain ni macam mana yang kata kain kita ni? Pula ni contoh panjang cerita pakai kain pula ni kan. Ada orang jenis kain panjang pula contoh lah kata, ada orang zaman-zaman dulu lah ni, orang nak kahwin tu kan, dia panjang tu, ekor dia tu budak pegang 10 orang belakang tu kan, ekor dia tu, orang perempuan lah contoh. Jadi katakan dia nak semayang, dia nak pakailah baju tu, katakan baju tu panjang, ada budak hujung sana tu, budak apa ni, kencing kata di hujung kain yang panjang tu, dia semayang sini guna pakaian tu, boleh tak boleh? Jadi jawapan dia boleh je. Syarat dia apa? Jangan pakaian tu bergerak dengan geraknya, dia kata. Tu ulama sebut dalam kitab, dia kata jangan bergerak dengan geraknya. Bergerak dengan geraknya macam mana? Maknanya kalau dia bergerak tu, bergerak tak saya macam mana? Kalau tak bergerak kan, bergerak biasalah, bergerak semayang. Jangan bergerak pusing-pusing tu. Masa bergerak dia semayang tu, bergerak tak benda tu? Kalau tak bergerak, dia kira tu bukan pakaian dia, walaupun bersambung dengan pakaian dia. Faham kita? Contoh lagi ulama sebut gini, kita ni jubah kita panjang, jubah saya ni panjang lah, ya Allah, baru balik daripada Mekah ni, tak sempat nak potong. Ada tu yang jin punya panjang tu kan, jadi saya semayang ni panjang situ, budak kencing situ, batal tak semayang saya? Kalau semayang ni tak bergerak, contoh tak bergerak benda tu kan, itu dikira bukan pakaian kita. Macam tu. Jadi nanti kalau kita bincang nanti tentang sujud, mesti dalam sujud kita mesti apa ni kan, dahi ni kan, dahi tak boleh tutup sujud. Mazhab Syafi'i lah, mazhab Hanafi tu jangan kira. Mazhab Hanafi sujud dengan hidung, bukan dengan dahi bagi dia. Mazhab Syafi'i dengan dahi. Bila dengan dahi, kalau dahi tertutup tak boleh. Tiba-tiba lah kita kata kita ni pakai apa ni, pakai serban serban. Ni dipanggil serban lah, kita belik-belik ni serban. Kalau style saya ni dipanggil ridak. Dia 2 benda perlainan. Ya.
Kurang dengar. Dia panjang. Panjang. Kita sujud tempat yang Ni nak cerita ni. Haji ni nak sedang cerita insya-Allah. Sedang dalam proses penceritaan. Jadi tadi katakan tadi dahi dia tak boleh tutup tak boleh tutup nak sujud. Katakan inilah imam lah, contoh imam boleh imam serban dia, ekor dia panjang ekor dia ni. Macam ni lah saya ni kata panjang ni. Ustaz punya ridak ni panjang. Bila saya sujud, saya pun ni dia jatuh ni saya sujud atas dia ni. Itu tak boleh. Tak boleh. Sebab dia kira ni pakaian saya. Sebab apa pakaian? Kenapa pakaian saya? Kerana dia bergerak dengan gerak saya. Maksud tu bergerak dengan gerak saya. Maknanya bila saya bergerak, dia bergerak. Saya bangun, dia naik, dia ikut saya ni. Tapi kalau serban tu panjang tu ekor ni, ya Allah tu berputar-putar lah. Tak tahulah berapa puluh meter ekor dia tu, tak tahu jenis serban apa. Duduk atas tu, duduk atas apa ni, tempat sujud. Saya sujud atas tu, boleh tak boleh? Boleh. Sebab apa? Sebab ekor tu dia kira bukan pakaian saya. Sebab apa? Dia panjang sangat. Dia panjang. Kerana bila saya bergerak, dia tak bergerak. Kalau yang ni dia bergerak. Bila saya bergerak kan, saya bangun, dia bangun, saya duduk, dia duduk. Tu. Jadi tak boleh sujud pada letak situ. Boleh. Jangan kita ikat pada kita. Kalau ikat pada kita, dia ikut, dia naik, dia turun, ikut naik turun. Itu tak boleh. Itu. Jadi macam itulah juga tentang najis tadi. Najis tadi. Kalau najis tadi yang bersambung dengan kita dan dia bergerak dengan gerak kita, itu nama dia pakaian kita. Bila pakaian kita, dikira tak boleh kena najis. Macam tu Kalau sejadah ni najis ada sebelah bawah, biarlah dia bawah kan. Bukan kena dahi kita, dia bawah. Tapi jangan bawa najis pula ni masjid. Tu haram lain pula tu. Haram lain pula ni cerita sembahyang di rumah ni. Kalau kita bawa najis dalam masjid haram. Suka-suka hati kan. Buang najis tu dalam poket. Tak boleh masuk dalam masjid. Sebab tu tandas tak boleh duduk dalam masjid. Setengah ulama kata kan, sebab dia kira buang najis dalam masjid. Mana boleh. Kalau tandas tu kita buat dalam masjid. Buat tandas itu sebiji mudah. Tak boleh. Ya. Mas. Sujud. Sujud. Dahi terbuka. Boleh. Boleh. Sebab entah hidung tu sunat. Itu sunat. Maknanya kalau pakai ni hidung, tutup hidung, tak sentuh lah dahi. Tu makna dari segi pahala tu tak dapat lah. Tapi bila kerajaan dah wajib kan, makna kita kena ikut lah. Jangan tak semayang pula. Saya tak nak pergi semayang masjid. Sebab apa? Sebab mesti pakai tu? Tak, itu sunat. Ada saya pernah dengar sudah buka. Ni sunat. Tapi kalau dia nak buka, lebih bagus lah. Tapi kalau dah ketetapan mesti tutup lah. Tu wajib ikut pemerintah pula. Tapi dahi jangan. Dahi tak boleh. Kecuali untuk orang yang sakit. Tu cerita lain. Orang yang memang dah luka sini, pergi hospital, dia baluk semua ni, tinggal mata je nampaknya. Macam mana nak sujud? Takkan nak cabut habislah lukanya kan. Jadi itu boleh tutup, tak apa, itu dimaafkan insya-Allah. Samalah macam orang duduk atas kerusi duduk atas kerusi, sembahyang atas kerusi tu kan, mana sentuh dia. Dia macam tu lah. Dia sujud atas angin tak tu kan, pun tak sentuh. Jadi itu dimaafkanlah sebab dia kira apa ni, kemudaratan. Ya, betul. Itulah cerita pasal air kencing. Percikan air kencing yang sedikit dimaafkan. Dimaafkan. Sama ada najis tu, dia sebut sini, sama ada najis tu mughallazah. Najis tu najis apa? Babi, anjing. Maknanya apa? Bukan kita yang kencing, anjing tu kencing. Kita duduk tepi kereta, dia mari cuk pancuk. Kita rasa macam mana? Kalau kita terasa Ustaz, kita terasa. Tapi bila kita tengok, tak nampak. Itu yang dimaafkan. Walaupun terasa, yes, kalau tak terasa memang tak kena lah.
Terasa kena. Tapi bila tengok mata ada nampak tak nampak? Tak nampak. Tak nampak, itu yang dimaafkan. Itu yang dimaafkan. Jangan pergi cium pula. Awak ni cari kerja, cari pasal kan. Cari pasal. Dah dimaafkan sudahlah, kan. Yang disebut lagi di sini, dia kata kalau najis tu muwallazah, anjing babi. Kalau saya kalau terasa saya basuh dulu. Tapi kalau nak basuh tak apa. Tapi ini nak ceritanya dimaafkan. Kalau orang tak mau basuh pun dimaafkan. Itu. Tidak apa-apa lah. Tak apa-apa. Kencing berdiri. Yang kencing berdiri lah. Sebab tu dalam dalam hadis, dalam kitab-kitab disebutkan selepas buang air, sunat dia kata kita ni percikkan air tempat pakaian tu. Kalau seluar dalamnya, percik air seluar dalam tu. Kalau seluar, percikkan situ sikit je, jangan sampai basah. Basah orang kata, apa awak ni kencing dalam seluar ke? Percikkan sikit. Sebab apa dia beritahu macam tu? Dia kata kerana supaya menghilangkan was-was. Macam bersihkan itu kan. Ya. Air maji. Percikkan di sana. Percikkan situ. Air maji tu. Air mazi. Air mazi dah nampak keluar dah. Dah, ini selepas basuh. Selepas basuh. Jangan dah keluar tu nampak lah, percik pula. Dan di pakaian Pak. Kan air maji tu untuk cukup benda mempercikkan saja. Air mazi tak boleh. Yang boleh percik tu air kencing kanak-kanak yang tak cukup umur 2 tahun. Yang tu. Kalau air mazi mesti basuh. Mesti basuh. Sebab air mazi tu najis. Ini yang tadi saya cerita, orang buang air, selepas buang air sunat dah basuh ni, dah buang air, jangan tak basuh. Nanti tengok tu pergi pancuk situ, kemudian ambil sembus percik-percik je. Bukan. Maksudnya dia basuh dulu, dia basuh, kemudian dia percikkan. Kenapa? Ulama kata ditakuti orang kadang-kadang tu kita ni was-was. Was-was macam mana? Kan bila kita dah berjalan, kadang-kadang kita rasa macam ada menitik setitik, 2 titik, kadang-kadang kan kita rasa macam ada je, tengok-tengok basah. Oleh kerana itulah ulama kata bila kita percik tu dia akan hilangkan was-was. Maknanya apa? Kita tengok, air apa ni? Air aku percik tadi. Macam tu. Bukan air yang aku keluar baru kan. Supaya hilang was-was. Sebab was-was ni daripada syaitan. Nanti was-was nanti imam dah balik rumah dah, bukan akad takbir, imam dah balik rumah, dia main bilik air lagi, ada lagi masuk, nanti duk pusing kan, sejam duk pusing kan. Sampai asar daripada zuhur. Itu dah mungkin boleh jadi orang was-was, mungkin boleh jadi macam tu. Ada orang macam tu kan, ni mandi macam tu, dia ambil wuduk, dia kata tak kena sinilah, pusing. Tak tahulah orang sini macam mana kan. Tapi adalah saya pernah jumpa orang macam tu. Daripada subuh tu, masuk waktu subuh sampai nak habis subuh tu, dia duduk sibuk mandi je. Sebab dia mandi wajib hari tu. Dia pusing keluar bilik air, duduk termenung tu. Tak kena lagi sini, pergi masuk bilik air pula. Itu dahsyat dah tu kan. Itu syaitan tu kata tu, was-was syaitan. Macam saya sebenarnya sudah sepupu. Ya. Kalau ia akan sembahyang, dia berkali dulu. Kami akan kencingan. Ragu-ragu dia. Mana makan seluar tu? Makan seluar baru ya. Tukar seluar. Tukar seluar. Bila masuk bilik air tukar seluar. Tak wajib tu. Mesti tukar tu. Kita kadang-kadang ceritanya apa dia hukum buat. Was-wasnya buat. Itu was-was lah tu. Kalau was-was tu kena pergi berobat tu. Berobat dengan ustaz lah, jangan berobat dengan hospital. Sebab was-was tu sakit hati, menyakit hati, penyakit gangguan syaitan tu. Kena belajar betul-betul. Macam tu kena cerita lah tu kepada dia tu, ini boleh, ini tak boleh, ini was-was syaitan. Sebab syaitan suka tu, happy syaitan tu. Panggil kawan-kawan dia lagi, ramai-ramai, syaitan. Ni dah dapat seorang ni, dia kata was-was. Kadang-kadang yang masuk pulang. Betul lah, betul. Kadang-kadang yang kat takbir ni macam tu ada juga ni. Allah ni. Kita dah mana-mana dah bagi salam dah, dia baru
Itu waswas tu nama dia tu. Sebenarnya mudah saja. Kalau dia kata tak boleh, aku tak boleh masuk. Tak boleh masuk apa? Dia kata. Niat tak masuk. Niat ni bukan nak masuk macam nak sumbat. Jadi belajarlah, minta dia belajar kata. Pergi belajar. Macam-macam. Kita pergi yang kedua yang kedua insya-Allah. Yang kedua najis yang dimaafkan adalah al-yasiru minad dam wal qayhi wa dammil bagharis wa rasimis zubab wa ranimuz zubab ayyi najasatihi ma lam yakun zalika bi fi'lil insan wa ta'ammudihi. Sedikit daripada darah, bukan darah orang darah binatang dan juga qais qais ni darah ni, minta maaf, darah ni darah orang ataupun darah binatang tu. Dan juga muntah yang sedikit, dan juga danor danor ni apa ni, yang kalau kita sakit kadang-kadang nanah kemudian tu darah apa ni, kutu zaman sekarang tak ada kutu dah nyamuk lah. Dulu budak-budak dulu, saya pun ada kutu je tu masa ambil dulu. Jadi ambil seko, lepas tu kita kadang-kadang dia ketak, dia bunyi tu dia ada darah sikit. Jadi darah tu kalau terkena apa-apa dimaafkan sebab dia kira sikit dari tu. Dia bukan mengalir, bukan seperti sembelih ayam. Darah sikit. Kemudian tu apa lagi? Warani zubab. Tahi zubab. Tahi apa ni yang terbang tu, lalat. Tahi lalat, bukan tahi lalat ni. Ini tahi lalat. Tahi lalat ni memang dia ingat tempat bekas najis, sebab tu tempat kita. Kalau yang tu pun dimaafkan juga sebab tak nampak mata. Tapi yang ni kata tahi dia betul. Dia tu yang berak. Lalat tu berak. Pandai memanglah kan, kalau lalat tak berak, penatlah dia, macam mana dia ni kan, dia mesti berak juga. Binatang-binatang kecil yang berak juga. Jadi najis tu, binatang-binatang tu semua tu dimaafkan. Kenapa? Kerana sedikit. Dengan syarat dia sebut sini bukanlah perbuatan manusia. Perbuatan manusia ni apa? Kita pergi kumpul tahi-tahi apa ni, darah-darah yang sikit tu kita kumpul, kita pergi tampal pada orang. Ni darah apa ni, darah nyamuk, kita itu tak boleh lah. Ya. Kalau najis cacat waktu kita sembahyang sujud, apa dia dan Tahi cicak. Tahi cicak. Tahi cicak tak boleh. Tak boleh. batal sembahyang. Jadi kalau kita nampak tahi cicak tu, Tapi kalau larilah sikit. tapi kalau kering Kering sama kering. sudah ya, kering. Kalau kering sama kering dimaafkan. Tapi biasanya kalau baru jatuh, dia baru buang air. Atas tu. Dia nampak Bau tu punya. Tengah-tengah lembik-lembik lagi kan. Ni dah, tu tak boleh lah. awak kalau kita nampak sujud cuk kadang ada Lepas tu Haji, sunat sembahyang ni buka mata. Bukan sunat tutup mata. Sembahyang ni ada orang tutup mata kan, kecuali dia kata sunat boleh tutup mata kalau tempat tu memang tak ada najis. Boleh, tapi sunatnya ialah buka mata. Mesti buka mata. Jadi sebab apa dia kata buka mata, dan bukan tengok ni, bukan tengok cantiknya, bukan. Itu makruh lagi besar. Dia sunatnya buka mata, tengok tempat sujud. Bila masa sembahyang. Bukan tengok tengok panjang apa ni, ekor sebelah imam, dia kata hari ni apa pula dia duduk tengok. Dia kalau melilau mata tu, itu makruh. Sebab tu kalau depan-depan ni sunatnya tak ada apa-apa macam ni lah kan. Jadi kalau orang yang sembahyang belakang jam tu, jangan tengok jam pula. Subuh pukul. Dia kacau. Sebab ada hadis Nabi sembahyang sekali tu, Aisyah ni isteri Nabi ni, di rumah Nabi, dia beli, ada orang jual apalah, ada bergambar kain, dia letak depan tu. Bila Nabi sembahyang, Nabi sembahyang sunat lah dalam rumah biasanya, sembahyang sunat. Nabi beritahu, ni kau ni dapat mana pula ni Aisyah, buang sebab dia ganggu aku sembahyang.
Nabi kata. Tengok macam tu kan. Jadi maknanya apa-apa saja ganggu semayang makruh letak depan. Kalau ganggu macam tu. Jadi insya-Allah balik semua cerita ni. Tadi darah ni. Darah yang sedikit dimaafkan. Darah binatang ke, darah nyamuk ke, darah kutu ke, darah apa-apa. Tapi dengan syarat dia kata bukanlah darah tu kita sendiri buat. Sengaja maknanya. Ni tengok darah nyamuk, contoh kan nyamuk. Tu sengaja kan. Bukan dia terhimpit. Kalau dia terhimpit contoh kan terkepit celah ni. Itu kita buat. Kita buat tak boleh. Tak boleh. Sebab darah dia jadi najis. Ya. Jadi najis, dia kata najis yang dimaafkan bukan perbuatan kita. Macam tu Kemudian seterusnya, dam waqih al-juruh. Sekarang ni ialah berapa Allah sikit lagi ni. Tak habislah kita hari ni 10. Baru 3. Tak apa yang penting belajar Nombor 3, darah dan juga nanah luka. Air nanah luka. Orang tu luka. Walau kana kasiran, walaupun banyak. Darah dia luka, kemudian darah tu banyak. Yang tadi darah sikit. Darah binatang, darah apa Ini darah dia sendiri. Syaritatun an yakuna minal insan nafsihi. Syarat dia mestilah darah tu darah dia, bukan darah orang lain. Contohnya macam mana? Ulama buat sebut contoh ni ialah orang tu mungkin dia kena balut dia balut tangan dia apalah dia pergi hospital balut sebab dia luka. Masa sembahyang luka keluar, darah tu keluar, mengalir darah tu banyaklah keluar. Macam mana? Itu dimaafkan. Sebab apa? Sebab darah tu darah dia sendiri dan bukan perbuatan dia. Bukan sengaja. Darah tu darah dia, jangan darah orang lain. Akad takbir keluar darah kena bismillah. Itu darah orang lain. Sebab dia ambil hadis ni pada zaman Nabi dulu, ada seorang tu dia sembahyang kemudian kena panah kena nak panah, tapi dia sembahyang juga. Dia berjaga dalam peperangan satu peperangan, kemudian ada orang kafir ni dia panah orang Islam tu. Bila panah kena, luka, mengalir darah dia tu. Jadi dia tak berhenti sembahyang. Itu nak menunjukkan bahawa boleh kalaulah darah tu darah kita sendiri. Jadi kalau kita luka, balut, keluar darah masa sembahyang, itu dimaafkan. Walaupun banyak. Wa an la yakuna bi fi'lihi wa ta'ammudihi. Syarat dia jangan perbuatan dia. Jangan dia pergi korek pula. Ni luka dia. Imam baca panjang sangat Al-Baqarah hari ni kan. Dia pun duk korek keluar luka. Itu tak boleh dia korek. Ini keluar sendiri. Wa an la yujawizu mahallahu al-mu'tad usulihi ilaihi. Dan janganlah sampai melampau-lampau lari daripada tempat keluarnya. Katakan darah sini sampai ke kaki dah, dia pindah tempat. Itu tak boleh. Dia mesti kawasan dia je, walaupun banyak tu kawasan dia. Itu yang ketiga. Yang keempat, najis yang dimaafkan lagi adalah rausud dawabi allazi yusibul habub asna'a dirasati, iaitu najis binatang yang terkena kepada biji-bijian. Ni zaman dulu negeri Arab pun masih ada lagi sampai sekarang ni. Kalau macam beras ke, macam gandum ke, dia kena dia panggil, kalau orang tempat saya tu tumbuk dia tak pakai mesin. Beras yang ada kulit lagi tu ditumbuk dengan lesung, betul. Jadi bila dah tumbuk-tumbuk tu, dia pecahlah kulit dia tu. Dia ambil padi tu, lepas tu dia tampi macam tu. Jadi di negeri Arab dia tak tumbuk. Bukan orang yang tumbuk, dia guna kaki-kaki binatang. Dia suruh binatang tu pijak. Jadi binatang tu pijak lah. Kerbau pijak, pompak kuda pijak. Jadi bila dah pijak tu, dia pecah lah kulit dia tu. Pecah kulit, dia ambil tu isi. Jadi masa pijak-pijak tu, kadang-kadang ada najis binatang tu pada kaki dia. Bukan dia berok atas tu, bukan. Kalau berok atas berbuk tu cerita lain tu kan. Itu tak dimaafkan. Ni cerita kaki dia mungkin ada bekas-bekas najis dia. Itu yang kata yang dimaafkan.
Najis binatang yang terkena kepada biji-bijian ketika dia memijak-mijak tu untuk dipanggil apalah, asingkan kulit tu ada nama dia, istilah saya pun lupa dah. Warausul an'am allazi yusibul laban asnab al-halab. Yang kedua lagi ialah yang sama dengan ni, iaitu najis binatang yang terkena susu semasa diperah. Kan dia memanglah kan, macam saya cerita, saya masa dulu di India dulu, kita pergi beli susu, kita bagi bekas tu, kerbau tu dia duduk atas najis dia kan. Jadi bila duduk atas najis dia tu, bila dia bangun, orang tu nak perah tu, adalah najis-najis sikit pada tempat susu dia tu. Jadi bila dia perah, adalah sikit jatuh tu kan, najis tu. Jadi najis tu dimaafkan, najis yang jatuh pada susu tu. Sebab apa? Sebab apa ulama kata? Sebab susah nak dijaga. Takkanlah setiap kali lembu tu duduk kena basuh dulu kan, sebab nak perah kena basuh. Jadi kerja lah pula tuan dia kan, kena 10 ekor nak basuh, lepas tu dia duduk lagi, yang ni basuh, yang ni duduk pula kan. Susah, itu menyusahkan. Jadi ulama kata dimaafkan dengan syarat dia, malam yaksur fayughayyirul laban, selagi mana tahi tu tidak banyak. Janganlah banyak sehingga merubah susu tu. Sampai tahi tu separuh lah daripada susu tu kan, berbau lah, bau tahi bukan bau susu lah. Ataupun dah tukar colour dah, tak boleh kalau macam tu. Jadi syarat dia tu dimaafkan kalau sedikit yang jatuh-jatuh tu. Maknanya janganlah kalau kita kata, kalau kita ni terlalu apa ni, ikutnya dah jatuh sikit najis susu tu, sampai bila susah lah kan kita nak perah macam tu. Kalau kita tengok orang tu yang standard tu dekat Australia, dekat mana kan, dia pakai wire tu kan, dia punk, dia letak pada apa ni, susu lembu tu kan, dia pun hisap, masuk dalam kutuk. Benda tu bersih tak kalau ikutnya? Mana dia basuh tak? Mungkin dia tu berak terpecik kena air kencing tu kan, berak dia lembu tu, tapi dia cocok je tu, dia cocok, lepas tu masuk dalam tu. Pandailah dia tu. Jadi tu pun dimaafkan. Jadi kita ni tak perlulah tu insya-Allah. Setakat tu lah saja insya-Allah. Kita habis yang keempat, najis-najis yang dimaafkan. Jadi kalau ada apa-apa masalah fiqh ni kena tanya Kalau apa ada masalah tak faham, tanya insya-Allah. Tanya lepas ni pun boleh juga kalau ada kesempatan insya-Allah. Jadi kita tangguhlah dulu majlis kita pada malam ni dengan sama-sama membaca surah Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.